Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kita boleh terus dapat diberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Dan tak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga pada bulan Agustus ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdiam diri, kita persiapkan diri kita bersaat teduh. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah kita, Raja kita. Yesus Kristus ialah Raja yang Maha Pemurah dan Ia pemberi anugerah. Mari kita menaikkan pujian, kemuliaan, dan hormat. Dan hormat bagimu Rajaku, Hosana puji Tuhan bersorak umatmu, Hosana Raja kami, Hosana anak dan utusan Allah kami. Malaikat yang di surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambutlah merdu, kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. Interlude. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji kau dalam terang bakar. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Jemaat silakan untuk duduk. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengaku dan menyadari keberadaan kami yang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka citakan Roh Kudus dan juga mengecewakan sesama kami. Karena itu kami datang mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, layakkan kami untuk mendapatkan berkat-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu. Demikian kami mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur atas jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pemeliharaan-Mu yang sempurna dari hari ke hari,
dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam setiap keluarga, rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, kepada para pelajar, kepada siswa, mahasiswa, pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal kami tahu, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Sembuhkan ya Tuhan Ibu Lim Iska Haryanti. Sembuhkan ya Tuhan Chu Chien Chen. Sembuhkan ya Tuhan jemaat-jemaat yang dalam pemulihan COVID atau isolasi mandiri pada saat ini. Sembuhkan dengan sempurna. Biar ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia dalam menanggulangi COVID-19. Beri bijaksana, beri hikmat, supaya setiap kebijakan yang diambil boleh efektif untuk meredam akan penularan COVID. Dan bila masyarakat boleh bekerja sama dengan baik, boleh menjaga protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya Tuhan, berkati para dokter, perawat, relawan yang bekerja berada di garis depan untuk menanggulangi COVID ini. Tuhan pelihara, Engkau lindungi dan pakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk dampak ekonomi pada bangsa negara oleh karena COVID ini. Mari Tuhan tolong pulihkan ekonomi ini ya Tuhan, supaya dengan berkat kemurahan Tuhan, masyarakat boleh makin survive, usaha pekerjaan makin bangkit kembali, dan hidup masyarakat makin sejahtera. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pada hari Selasa, di mana bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Engkau berkati ya Tuhan, melaluinya kami bersyukur untuk kemerdekaan Engkau kurniakan kepada kami. Bela ya Tuhan, bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia boleh mengisi kemerdekaan ini dengan pendidikan yang baik dan SDM yang baik, dengan pembangunan infrastruktur, dengan toleransi dalam antar umat beragama, dan ya Tuhan, hidup masyarakat makin memuliakan nama-Mu, dan kami boleh semakin menghargai satu dengan yang lain, dengan pluralitas etnis, kepercayaan dan agama yang ada di negara ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur bersama saudara kami berulang tahun, dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus yang akan datang. Mohon berkat Tuhan untuk Sarah Faulani, untuk Max Makabonga, untuk Leong Sin Fen, untuk Fani Muhalim, untuk Adi Sutrisno, untuk Rizkia Sebastian Gumulyo, untuk Nela Teresia, untuk Chen Siu Chin, untuk Liu Pao Siang, untuk Agus Susanto. Tuhan yang mengaruniakan usia, Tuhan memberkati masa depan saudara-saudara kami ini, pelihara kesehatan mereka, memberkati keluarga, rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, dan teguhkan iman percaya, makin hari makin setia kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur juga hari ini ya Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan, baik melalui amplop atau melalui transfer langsung kepada rekening gereja. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang tahu mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Memberkati akan persembahan yang dipersembahkan agar bermanfaat untuk menyelenggarakan atau biaya operasional pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau memberkati pribadi-pribadi dengan sukarela memberi kepada Tuhan, memberkati usaha pekerjaan, memberi kesehatan, memberkati keluarga rumah tangga, teguhkan iman percaya dan ajarkan kami bukan hanya sekedar memberi uang kepada Tuhan, maka seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan untuk semua program yang akan dijadakan 1 minggu ke depan. Apapun itu ya Tuhan, bela berjalanan kehendak Tuhan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan yang kami pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan silakan memberikan salam pada anggota keluarga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8a. Mari kita membacanya bersama-sama sebanyak 2 kali sambil kita menghafal ayat ini. Ibrani pasal 2 ayat 8a. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8a. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan sebelumnya kita menaikkan pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kepada hambanya saya persilahkan. 我们一起祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典，谢谢主，你过去看顾与保守，在这个新冠状肺炎的时期里面，我们看到你仍然保守我们，保守我们的心怀意念，保守我们的身体健康。主啊，
我们更感谢你，在这个困难的时刻里面，你仍然赐下你的话语，让我们明白，你就是我们的救主耶稣基督，你是正父子，你正在掌管这个世界，掌管这个宇宙万物。以下的时间，我们要听你的话语，恳求主你的圣灵与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。各位主内弟兄姐妹平安。今天早上的这个主题是正父子商本拿路。我们一起看希伯来书第2章第5到第8节，我要读给各位听。希伯来书第2章第5到第8节，我们所说将来的世界，上帝原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。你叫他比天使为小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下，即叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。我们读经就到此为止。各位主内弟兄姐妹，我们知道大概1年半的时间，这个新冠状肺炎到今天还没有结束。我们也看到有很多我们的亲朋戚友，我们所爱的人，我们的家属，我们所认识的人，为了这个病而一一的离开我们。我们觉得很难过，我们已经祷告了，我们就求主来带领帮助我们，但是我们看到好像上帝还没有听我们的祷告，甚至有一些相信上帝的人开始怀疑上帝是否还存在。他们开始怀疑，到底上帝还能够征服这个世界？如果上帝还在的话，为什么差不多1年半的时间，这个新冠肺炎还是继续的延迟到现在？是的，我们有时候很难明白，我们有时候很难了解这件事情。在这个21世纪里面，我们看到人类陷入在这个物质主义里面，人在追求享乐也很固执。另一方面呢，他们要提高自己的身份，自我为中心，所以需要别人来看重他们。还有人类不喜欢别人来管辖他，或者劝勉他，或者要勉励他。有些人不需要知道别人的困难，他们不需要知道看到别人有痛苦的时候，他们不当作是一回事。这是现代的人类，在这样的时代里，人类开始离开了真理，人类开始很固执的只顾自己，不关怀别人。所以当人家有遇到困难的时候，人家要追求什么呢？每一个人都想追求享乐，但是实际上在这个世界上，我们所拥有的不能帮助我们。所以很多人正在寻求上帝，上帝啊，你在哪里？若是你在的话，求主你再次的来征服这个世界。人实在太软弱了，很多人开始寻求上帝来保护他们。是否上帝还掌管这个宇宙万物呢？刚才我们所读的这一段的经文，这里谈到我们有一位人物，就是我们的救主耶稣基督。很多人认为希伯来书是保罗写的，因为里面呢有
很深很深的这个真理，里面有谈到关于耶稣的神性与人性。刚才我们看的这段的经文，很说明了这个人类的价值观。所以第一点我们要看的，从第6到第8节那边，我们看到上帝赐人类权柄，要管理这个万有。人虽然比天使微小一点，要注意，这是暂时性的。但是当上帝创造万物的时候，就把这个权柄交给人类来管理，没有交给天使。但是当人类犯罪的时候，与上帝已经隔绝了。本来这个世界是美好的，在上帝的眼光看来是好的，但是因着人的罪，人类自己破坏了这个世界，破坏了上帝所创造的，所以这个很破坏的这个世界影响了人的生命，影响了人的这个价值观。但是感谢上帝，因着上帝的大爱，上帝还挽回人的地位。这证明了上帝的眼光看为人是很宝贵的，看你和我是很宝贵的。虽然世界上的人能够看清我们，但是上帝的爱超越过我们所求所想的。所以我们不要看清自己，我们也不要看低自己。你我都是上帝的儿女。我们常常祷告的时候说，我们的父啊，我们的上帝是我们的天父，他明白我们儿女的需要，他知道我们儿女们的痛苦，他也了解我们所面对的一些的苦难。所以呢，在这样的情况当中，我们明白我们人有价值观，我们人在上帝的眼光是有价值的。另一方面呢，这个作者呢给我们看见人活在这个世界上是面对苦难的。虽然我们活在这个世界上有很多很多的苦难，很多很多的灾难，有时候临时会临到我们，有时候很积极的来攻击我们。圣经告诉我们，上帝仍然顾念我们，我们要有这样的信心。上帝仍然知道我们的痛苦，上帝还在征服我们的性命，所以我们不需要担忧，太过担忧或者太过挂虑这些。上帝顾念我们的信心。当我们面对苦难的时候，有时候上帝没有把这个苦难来除去，但是最主要的，上帝坚固我们的信心，他顾念我们一切所需要的。虽然很多事情我们在这不明白不了解，为何这个苦难和这个灾难呢会临到我们的身上，临到我们的家庭，临到我们的亲朋戚友。坦白讲，我们没有很好的答案。但是有一天呢，我们后必知情，因为上帝是赐生命的上帝，我们所有的都是从他而来的。正如约伯曾经说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。约伯在他的一生里面，我们看到面对很多的打击，很多的苦难。起初的时候他不了解，但是他明白一件事情，他一切所有的都是从上帝而来的。所以如果上帝要拿取，他也很甘心乐意的让上帝夺取这一些。所以约伯在最后一章那边，他讲了一句话，我从前听闻有你，我从前风闻有你，现在亲眼看见你。这个就叫做约伯的信心。以前他就听到他的上帝是如何伟大的，但是为什么他面对一个很艰难的事实呢？那是到最后的时候，他明白，不是说他的肉眼亲眼看见上帝，但是他明白，从他属灵的眼光里面，
他了解上帝允许这些苦难临到他的生命里面，临到他的生活里面，但是上帝赐给他信心，永不动摇。所以接下来呢，这个希伯来书的作者呢，就开始进入了一个很重要的一个真理，就是我们今天要好好的去思想，好好的去明白这个希伯来作者的这个里面的这个含义。在第9节里面，他讲到耶稣基督的超越性。作者说明，虽然耶稣在这个世上成为人的时候，他比天使微小一点，我们要小心，这也是暂时性的。因为耶稣来到这个世上的目的呢，是要拯救人类，所以他受到了很大很大的打击，受到很多很多的苦难，最后我们知道他死在十字架上，这些都证明他爱世上的人。当耶稣说我是道路真理生命的时候，我要感谢我的主耶稣，因为他讲这句话的时候不是在天上讲的，他来到这个世界的时候，他说我是道路，所以他就是道路。他来到这个世间，证明他超越性。他本来是上帝的儿子，他是上帝，他是神，但是他愿意来到世间，来到这个世上充满罪恶的世界里面，了解我们的痛苦，而且他受很大很大的痛苦，比我们所受的更苦难。这就是很多人不能接受的一个事实，包括犹太人。为什么呢？因为他们以为，为什么就是上帝的儿子，他不能救自己呢？为什么就是他是上帝，他有权柄，他不能救自己呢？为什么他死在十字架上呢？如果上帝不能救耶稣基督的话，难道上帝还能拯救我们吗？这些都是我们人不断的在思想这个问题。这些人呢，只看耶稣所受的苦，他们以为耶稣在这世界上太软弱了，不可能耶稣基督是超越性的。若是主耶稣基督是超越性，为什么他面对这么多的苦难？他们忘记了，耶稣虽然死在十字架上，但是第3天他从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来，这句话很重要，将来它的重要性就是他将来做什么呢？将来必从哪里降临？这个哪里是哪里呢？就是在这个天堂里面再次的降临。主要的目的是什么呢？是审判活人死人。这就是我们的主耶稣基督将来的这个情况。所以他是超越性的，他战胜了死亡，他也征服了这个世界，他是我们的上帝。所以今天当我们明白这些的时候，我们已经得到了上好的这个福分。第二方面呢，希伯来书的作者在第10节到第11节里面告诉我们，耶稣基督呢是救赎的工作，耶稣基督的救赎工作。当人类犯罪之后，圣经说世人都亏欠了上帝的荣耀，但是因为上帝的大爱，上帝挽回我们成为圣洁，成为上帝的儿女。不但如此，在11节里面告诉我们，上帝要释放那些怕死的人，而为奴仆的人。今天我们面对这个新冠肺炎的这个可怕性，人人当然都怕死。其实呢，你我有一天也要离开这个世界，你我有一天要死。这肉体上的软弱有一天会毁坏的，人都怕死。为什么呢？因为不晓得死后要到哪里。曾经老子的一个学生问他，老师，到底人死后要到哪里？老子回答说，未知生，焉知死？什么意思呢？他说，我不知道我生在这个世界上是从哪里来的，
我怎么样知道呢？我怎么能知道呢？我死后要到什么地方？很可惜，老子还没有认识耶稣基督。若是他认识耶稣基督，他就明白这件事情了。生从哪里来，死后也要到哪里去。我们今天相信上帝的人，圣经很清楚告诉我们，我们虽然活在这世界上有苦难，我们是个罪人，但是我们要了解一件事情，耶稣是超越性的，他是上帝，他明白我们，他要救赎我们。我也不知道为什么每一个信徒当面对苦难的时候，他们才开始明白生命的价值观，他们才开始要寻求上帝。所以有一些成语这样的说，宁死不烧香，平时要抱佛脚，这是其他宗教所说的。照样的，我们身为基督徒，在顺利的时候，我们有时候忘记了上帝，忘记了他的恩典，忘记了他的大爱，以为我们应该得到的。但是当面对这个死亡的时候，面对打击，面对痛苦的时候，每个人都开始思想，哎呀，我这生命很宝贵啊，我要依靠谁？今天你的钱财这么多，也不能救自己；你有多么高的地位，也不能救你；你有多么好的权势，也不能够把握你。在这个时刻呢，人开始要有一个答案，要有一个正确的答案。人需要上帝，因为上帝借着耶稣基督做救赎的工作，他是正负者。我们不要失去这个宝贵的真理，我们也不要失去这个宝贵的信心。世界上没有一个方法能够救赎我们，世界都在改变，人心也不断的在改变，但是我们对主耶稣基督的爱，我们对上帝的信心不可以改变。他爱我们，他永永远远在爱我们。上帝正在征服这个世界，在管理这个世界。虽然世界有苦难，但是我们知道在上帝里面我们有平安。我们不要给魔鬼留地步，我们不要给魔鬼来引诱我们，不要受魔鬼的欺骗，把我们的注意力转向这个世界。我们应该我们的焦点放在上帝的爱当中，我们不要把我们的焦点放在我们的失望当中。求神帮助我们，虽然在这个世界上我们遇到种种的苦难，但是让我们知道上帝还征服我们的性命。生命是上帝给的，今天他赐给我们，今天若是他要拿去，这个上帝的权柄。今天我们所爱的人虽然离开了我们，这也是上帝美好的旨意，因为他们离开我们，离开了这个世界上的痛苦，离开了这个世界上的种种的困难、眼泪、伤心难过，而进到一个永恒的地方，与我们的上帝在一起。而最后呢，你的财宝再一次的不能救你，你的产业也不能留给你永远的生命，你的地位也不能留给你一辈子，唯有耶稣基督才给你真正的平安。若是现在你还是怀疑耶稣的话，你要快快的回到他的面前，向他认罪，向他祷告，求上帝来保护你，求上帝坚固你的信心，来面对这个现实的生活。愿上帝祝福你。我要用一首福建诗歌来结束我的讲道。若是弟兄姐妹明白这个福建话的话，那么请你们留意的听。题名叫《牵我的手》，看
牵我的手。牵我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我搁爱行，我需要你来作伴。牵我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时毋知安怎行，有时干那听袂着你的声。牵我的手，请你甲我作伴，予我的脚步又稳又定，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，入来我的行。我们一起祷告，天父上帝，我们感谢你。因为你每天都牵着我们的手来走我们人生的道路。主啊，是的，有时候我们会很惧怕，有时候我们担忧，有时候我们不知道要走那条道路。主啊，求主你帮助我们，透过你的话语再次的坚固我们的信心。你是真父子，你掌管这个世界，掌管宇宙万物，掌管我们的性命，帮助我们，坚固我们的信心，刚强我们，来面对这些的苦难。主啊，还是为着那些在病痛当中的弟兄姐妹，求主你自己亲自医治他们，忧伤难过的，求主你安慰他们，缺乏的，求主你辅助他们，软弱的，求主你自己刚强他们。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。Shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan di hari Minggu hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan setiap kita juga memiliki perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Atas nama Badan Pengurus Jemaat dan Hamba Tuhan, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada saudara berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 21 Agustus yang akan datang. Selamat ulang tahun kepada Sarah Faulani, kepada Max Makabonga, kepada Leon Singfen, kepada Fani Muhalim, kepada Adi Sutrisno, kepada Rizkia Sebastian Gumulyo, Nala Teresia, Chen Siu Chin, Liu Pausiang, dan Agus Susanto. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dapat ditransfer kepada rekening gereja atau melalui QR code atau melalui amplop persembahan yang diserahkan ke gereja. Atas persembahan saudara untuk Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pada jam 10 siang ini ada kebaktian sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian bisa mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pukul 10 yang acaranya dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pada hari Rabu dan berangkat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ya diadakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat seperti biasa dengan tema firman Tuhan kemerdekaan sejati. Dan firman Tuhan disampaikan oleh guru Injil Yohana Ang. Para jemaat mengikuti pada hari Rabu pada pukul 7 malam. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2001, gereja kita akan mengadakan ibadah peringatan 100 hari atas berpulang ke rumah Bapa di surga. Akan semu Mary, ya, guru Injil Mary Tulai, akan ditayangkan melalui Zoom dan YouTube. Jemaat bisa mengikuti pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 pada jam 7 malam. Hari Minggu yang akan datang, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema hati seorang hamba. Jemaat bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu depan pada pukul 8 pagi. Kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, yaitu Pendeta
Randy Tirtanadi menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pertama, dan juga Pendeta Jonathan Tanujaya yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kedua pada pukul 10.30. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan doksologi. Jemaat untuk diundang untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.